Okey, 5-2 itulah kemenangan yang diraih oleh pasukan KL City FC ke atas PSM Makassar dalam aksi ASEAN Zonal Final kejuaraan Piala AFC 2022 dan kita lihat bagaimana gol yang pertama yang cukup menarik, satu sepakan volley Romel Morales pada minit yang ke-33. Gegak gempita di stadium ini menyambut gol yang pertama daripada pasukan KL dan kemudian longgarnya pertahanan pasukan PSM Makassar sehingga memberi ruang yang mudah kepada Jordan Mintah yang berjaya menghasilkan gol yang kedua 2 minit di masa kecederaan separuh masa yang pertama. Dan kemudian kesilapan dilakukan oleh pertahanan pasukan PSM Makassar untuk memberikan sepakan penalti kepada KL City FC. Satu peluang untuk mereka mendahului 3-0 dan ia disudahkan dengan baik oleh ketua pasukan Paulo Jose pada minit yang ke-52. Satu tindakan yang bijak memperdaya penjaga gol bagi pasukan PSM Makassar untuk mereka selesa mendahului 3-0. Tetapi di separuh masa yang kedua kita perhatikan bagaimana cantiknya Yaakob Sayuri menjaringkan gol pertama bagi pasukan PSM Makassar pada minit yang ke-58, menyantap sebenarnya keadaan pasukan KL City yang saya kira sedikit terleka. Dan kemudian terperhatikan ini dia jaringan daripada bukan saya tapi Akbar Tanjung minit yang ke-63 menjadikan kedudukan pada ketika itu 3-2. Namun ini dia satu percubaan menarik yang dimulakan oleh Jordan Mintah dan kemudian disudahkan dengan baik oleh Paulo Jose minit yang ke-84. Dan kemudian pemain gantian Hadin Azman akhirnya minit yang ke-93 berjaya menjaringkan penalti untuk memberikan kemenangan mutlak 5-2. KL City FC menewaskan PSM Makassar untuk mereka layak ke peringkat yang seterusnya. Saya rasa seharusnya dipersalahkan First of all. But we feel very glad, very proud for the boys. We make some very good first half. We start well the second half. We have some madness moment, like 10 minutes, they score 2 times. But we get back in the game. We managed to score 3 more goals and just to assure the place on the semi-final. After so long, KL Stadium filled with the KL fans once again. So how important the fans turn out for this vital win? Very, very beautiful to see the stadium this side. Full view of the supporters of KL. This is for them. We hope to see them one more time in the league, on the Malaysia Cup. If we have another game here in the FC Cup, this victory is for them. I think they must be proud of our performance in our qualifier. Okey, satu kemenangan yang cukup meyakinkan Mawi untuk pasukan KL City FC. Sebelum kita pergi lebih deep, walaupun dalam masa yang singkat ni, kemenangan yang sangat selesa untuk KL City FC 5-2 ke atas PSM Makassar. Okey, tahniah KL. Yang lebih penting mereka layak ke peringkat seterusnya, itu lebih penting kerana kita sedia maklum bahawa bermain di tempat sendiri satu advantage yang besar untuk KL City sendiri, dan di atas kertas memang kita menjangkakan bahawa ini peluang KL City untuk menang dan akhirnya mereka berjaya dengan satu kelayakan yang menarik dengan ada 5 gol. Betul. Baik. Separuh masa yang pertama yang saya kira penguasaan total daripada pasukan KL City FC. Boleh itulah kita katakan kerana mereka mendahului 2-0. Bermula dengan jaringan minit yang ke-33. Selepas setengah jam beraksi, akhirnya mereka mendapat gol yang pertama menerusi Romel Morales dan dia berada dalam posisi kita lihat di situ. Pemain berisi nombor 7. Bagaimana dia menyudahkan peluang ini, Mawi? Bukan sementara nak tunggu gol 33 minit ni berlaku, sebenarnya kita dah nampak awal-awal minit lagi Kuala Lumpur City dah merancang untuk pergi buat attacking. Dan ini datangnya daripada sebelah kanan, Kamal Azizi menghantar bola di kawasan tengah. Kita tengok Paulo dekat bahagian Papos, Zafri dekat bahagian Nepos. Zafri setting kepada Morales yang saya rasa saya anggap terbaik daripada timing, daripada segi teknik menjadikan gol. Dan yang lebih penting, gol awal ni berlaku dalam satu situasi yang kelam kabut di dalam attacking third, di dalam tempat jaringan gol dan gol pertama terhasil. Okey, baik. Kita nampak tadi kelibat Jordan Mintah di mana dia antara pemain yang saya kira malam ni 3 gol dia terlibat walaupun tak menjaringkan. Tapi ini salah satu daripada gol yang beliau hasilkan
merupakan satu gerakan yang memerangkap sebenarnya pertahanan pasukan PSM Makassar. Betul. Ini datangnya pada counter attack sebelah tengah. Kita dapat lihat pada Paulo menang bola di kawasan tengah, attacking di kawasan tengah. First touch daripada Morales, first touch daripada Jordan Minta. This is teknik attacking third yang saya anggap terbaik kerana faktor kelajuan, faktor kecepatan, faktor one touch football yang berlaku di kawasan attacking dan teknik Jordan Minta yang melakukan rimatan terus. Kalau saya rasa kalau dia nak tahan lagi ataupun ruang yang kecil, tetapi tapping ataupun rematan terus ke arah gol dan gol kedua terhasil. Trio import KL memang malam ini sangat menonjol. Betul. Kalau Romel dah skor, Jordan Minta dah skor, tak lengkap kalau Paulo Josue tak jaringkan gol. Okay. Itu yang berlaku pada minit yang ke-52. Walaupun ia adalah gol penalti daripada ketua pasukan ini, tapi sebenarnya ia memberi indikasi bahawa akan ada lagi gol daripada Paulo Josue. Bagaimana Mawi nak rate pemain ini untuk menghasilkan gol yang ketiga dan gol yang keempat nanti? Sebenarnya Paulo ni saya lihat kebijaksanaan Coach Bojan ni dia letak di belakang Morales dan Jordan Minta untuk pergi masuk kawasan attacking, Akbar. Dia akan berlega di kawasan attacking dan dia akan menang di kawasan attacking dan dia boleh menyarikan gol dan memberi bantuan gol. Saya lebih tertarik sebelum jaringan penalti ini berlaku. Saya teringat sebelum perlawanan ini berlaku, mereka menentang Negeri Sembilan. Dan Paulo menjadikan gol melalui set piece corner dan melalui sepakan tandukan. Di situ saya dapat lihat bahawa pemain ini bukan saja datang sebagai package ketua pasukan yang of course membantu tim, tapi lead by team. Kemudian boleh buat assist, leading assist saya ingat dah. Untuk ini dia ke-6 assist yang dibuat dan boleh menjadikan gol yang kelima. Saya rasa gol ke-6 pada Melani 2 gol. Saya jangkakan bahawa ini pemain yang paling bernilai untuk KL City. Okey, baik. PSM Makassar, pada ketika kita melihat bahawa mungkin akan ada lagi gol tambahan untuk KL City tanpa ada jaringan daripada PSM Makassar, kita terleka seketika. Begitu juga dengan pemain-pemain yang mungkin mereka tak menyangka bahawa PSM Makassar mampu bangkit untuk menghasilkan gol pertama diikuti gol yang kedua. Yaakob Sayuri. Kita lihat bagaimana daripada luar kotak penalti, rembatan yang tak dijangka oleh Azri Ghani untuk gol pertama PSM Makassar. Oh, Akbar, gol ni saya anggap gol yang terbaik perlawanan dalam game ni kerana rimatan daripada luar kotak penalti. Di mana kalau kita lihat tampanan pertama dia guna kaki kanan, dia turn untuk kaki kiri dan buat rimatan kuat. Saya rasa ini pemain yang berkualiti dalam Makassar dan dia antara scoring player yang ketika menentang Kedah tempoh hari dan dia juga menjadikan gol yang pertama untuk ketika menentang pasukan Kedah. So saya anggap pemain ini cukup berbahaya dan rimatan itu memang membuahkan hasil. Sekurang-kurangnya mereka mengejar kedudukan 3 gol itu, tetapi kita lihatlah bahawa ini satu kedudukan yang baik untuk pertahanan Kuala Lumpur KL City ketika itu. Tapi ini rimatan yang saya anggap rimatan ini memang menyebabkan gol ini berlaku. Betul, betul. Satu jaringan yang betul. Saya setuju dengan Mawi kalau kita nak angkat gol itu sebagai gol tercantik dalam perlawanan ini. 5 minit selepas itu, KL City FC dihukum sekali lagi. Pada ketika itu semua dah panik. Mungkin dalam tempoh 10 minit akan ada kedudukan 3 sama. Okey, tetapi Akbar Tanjung, bukan Akbar Sari. Akbar Sari skor dulu kat Negeri Sembilan, kelab kecil. Akbar Tanjung, minit yang ke-63. Dia melakukan satu header yang tak dapat dibaca langsung oleh pertahanan maupun Azri Ghani di pintu gol pasukan KL City FC. Macam mana awak boleh lakukan tandukan tu tadi, Akbar? Oh, saya kena... Saya kena rahsiakan. Okay. Sebab Akbar skor. Ya, okey. Kalau dilihat lagi apa yang Akbar lakukan tadi untuk set piece, selalunya set piece pemain pertahanan akan naik memberikan bantuan dan dia duduk dalam set piece punya gerakan ya, Akbar. Kita dapat lihat setelah kemasukan 2 pemain yang dibawa masuk, pemain jersey nombor 17 ini membuat antaran di kawasan tengah scoring tanpa di marking ataupun tanpa diikut rapat. Saya ingat Irfan kot yang agak... Yang belakang itu Akram. Akram dan Irfan yang mungkin tidak dapat membaca kedudukan Akbar di mana. Buat larian Akbar sedikit. Tetapi sebenarnya saya lebih menarik apabila hantaran itu tepat berlaku di kawasan tengah dan timing Akbar menjadikan gol itu cukup baik. Okey, lama juga selepas itu
untuk KL mendapatkan semula orang kata peluang untuk menjaringkan gol lah. 6 minit sebelum tamat 90 minit masa sebenar perlawanan, Paulo Josue. Ini menarik sebab sebenarnya saya nak highlight Jordan Mintah dalam menghasilkan jaringan yang keempat bagi pasukan kerana effort asal awal daripada dia. Melakukan satu percubaan tepat ke arah pintu gol, kemudian ditolak keluar oleh Reza, dapat kepada Paulo Josue, dan pada ketika dia menjaringkan gol. Jadi bagaimana anda melihat sebenarnya peluang yang dibuka oleh Jordan Mintah untuk gol yang keempat KL? Okey, maksud awak ni Jordan Mintah yang penyebab jaringan gol keempat tu berlaku yang kebal. Betul. Dia punya effort, dia punya turning point apabila dia dapat dia melakukan attacking ke arah pemain dalam D-box, membuat rematan 2-in-1 tu. Saya ingat dia buat curve dengan rematan, tetapi kesilapan menjaga gol, tampanan yang tidak kuat untuk dikeluarkan bola, dan itu kepakaran ataupun kemampuan oleh Josue. Bila dia nampak Joel Mintah melakukan rematan, dia terus membuat larian terus ke depan. Dia bukan menunggu, tapi dia punya insting sebagai striker ataupun backup striker ni, dia menunggu kesilapan menjaga gol, tampanan yang tidak kemas. Kemudian dia menang bola tersebut dan tapping berlaku untuk gol keempat. Cukup baik dari segi pembacaan permainan untuk menjaringkan gol untuk Paulo. Okey, baiklah. Seronok nak cakap pasal Jordan Mintah tu sebab awal tadi saya katakan bahawa dia antara ada yang watak penting juga, tetapi dia antara yang penting dalam menghasilkan kemenangan ini. Terlibat dalam 3 jaringan termasuk golnya sendiri, dan yang terakhir ini Hadin Azman menjaringkan penalti berpunca daripada gerakan Jordan Mintah yang disekat lariannya oleh Reza, penggol pasukan PSM Makassar. Walaupun dah masuk minit ke-93 dengan orang kata dah mendahului 4-2 pada ketika itu, Jordan Mintah ni masih lagi dahagakan jaringan dan itulah yang terhasil sebenarnya. Okey, Jordan Mintah ni berkobar-kobar punya nampak Jordan Mintah dekat bahagian atas kan. Betul Akbar, saya setuju. Bila kita lihat sedikit taktikal berlaku meletakkan Jordan Mintah sebagai target man di bahagian attacking, duduk di atas, dia perlu kejar bola, dia perlu menang bola, dia perlu mendapatkan bola. Dan kita dapat lihat bila berlakunya penalti tadi, situasi 1 lawan 1, Reza keluar mengangkat kaki tinggi dan melanggar Jordan Mintah. Dia juga berhasil baik kerana tidak dilayangkan kad merah. Untuk Makassar. Tapi tindakan adil yang diberikan oleh pembantu pengadil, dan pengadil membenarkan permainan itu dijalankan. Selepas itu membentikan dan memberikan sepakan penalti, satu tindakan yang tepat daripada pengadil dari Jepun ni. Dan Hadin, saya rasa memang dia kemasukan dia itu juga sebenarnya diminta untuk melakukan sepakan penalti. Kita ingatkan masa tu Josue nak ambil nak buat hat-trick kan? Betul, tapi memberikan peluang itu kepada pemain yang dibawa masuk, iaitu Hadin Azman, untuk dia menjadi salah seorang daripada penjaring gol untuk pasukan KL City FC. Okey, baik. Kita akan berehat seketika dan selepas ini nanti kita akan cuba dapatkan komen daripada Boyan Hoda, daripada Bernardo Tavares, jurulatih bagi pasukan PSM Makassar sendiri, dan kalau boleh mungkin ada komen daripada Jordan Mintah, mana tahu. Dan kita ada crossover litar langsung bersama dengan Carl Nunes. Berehat ketika Nadi Arena akan kembali, Nadi Bola akan kembali selepas ini. Come for a game, except maybe PSM guys. Whoever come for a game, enjoy. It was 7 goals. It was interesting. We were better first half. After 3-0, we little bit stopped because we were basically first half pushed them non-stop. We were pressing and we scored 3 goals. But then there was one moment when Rommel was a little bit injured, so I supposed to take him out maybe a few minutes earlier, and also Ryan was not ready for 90 minutes because he didn't play full match for a long time. So this is the moment when we changed 2 of them. Everything was again under control. Hi Coach, I'm Carl from SO Arena. Congratulations, another win. Huge one for KL City FC. Especially after the slow start to the season, with less budget than the previous year. Few draws, a lot of problems in terms of scoring the goal. So how important this win to move on for the next few games in the Super League? I think that every win is very important because players getting better with every win. So
we have a little bit changes. We change the system. We change even sometimes one player, two player can make difference. You can see for us, a big problem was that Daniel Ting left, and we have Declan who was new. He never played few months. Now you can see that he improved a lot. You can see that Jordan came. Still, there is not really full understanding, but I think that all matches, this last 5, 6, 7 matches, every time we block our opponent quite well, and this is where basically is then getting better towards their goals. So means going forward, we need to still to improve. Today we scored 5 goals, and I don't think that there is any complaint about it. And a big shout out to the fans who turn up, 2,000 fans, I believe, turn up for the stadium, and hopefully you and the team can get this kind of atmosphere during the Super League games moving forward. I think that you can see that fans are getting more and more with every match. So look, every win, of course, this Kuala Lumpur, you have 8 million people. There is many of them that want to come for football matches, but nobody like to lose. And last 20, 30 years, the club was a little bit sleeping. Now something happening, so you can expect it will be more and more fans. And my last question will be, after the rebranding of the KL City Football Club, after a lot of titles, especially the final of Malaysia Cup, so what next for the fans can expect for the boys who continue the fairy tale run in the AFC Cup? But you see, last year, this Malaysia Cup was really fairy tale story. Now at the moment we have this AFC Cup. This is also fairy tale story. So I just said every story needs to have end. So still we are continuing our dream, hopefully with happy ending at the end. Okay, baik. Wartawan kita di Ceras iaitu Carl Nunes sudah pun bersedia di lapangan untuk berbicara bersama dengan kita tentang kemenangan ini. Assalamualaikum, Carl. Dah bersedia? Boleh dengar suara? Waalaikumsalam. Boleh dengar. Silakan. Okey, baik. Mungkin boleh kongsikan kami melihat itu satu perlawanan yang awalnya berat sebelah, kemudian PSM Makassar bangkit, tetapi melihat aksi itu di stadium dengan keadaan suasana di sana, bagaimana apa yang Carl boleh kongsikan daripada pandangan Carl di stadium di Ceras? Okey, baik Akbar. Satu lagi detik bersejarah untuk bola sepak Kuala Lumpur City FC selepas penjenamaan yang dilakukan KL City FC dengan kejayaan selaku juara di zon ASEAN ini kan. Ironinya, stadium ini tidaklah begitu disambut baik oleh penyokong ataupun pemain ke-12 KL City FC untuk saingan Liga Super sejak kebelakangan ini kan. Dan namun hari ini mereka sebenarnya hadir di stadium KL di Ceras ini, 2,900 individu yang hadir saya kira di sini untuk memberikan satu penghormatan untuk pasukan mereka, yang kehadiran mereka sebenarnya menjadi suntikan semangat untuk pemain, khususnya selepas mendahului 3-0 menerusi perkongsian Boyan Khodak. Pemainnya berhenti untuk bermain bola sepak selepas mendahului 3-0, dan itu memberi ruang untuk PSM Makassar bangkit menerusi 2 gol dalam tempoh 5 minit saya fikir, dan itu sebenarnya menggusarkan barisan kejurulatihan KL City sebelum kemasukan Hadin memberi impak di sebelah kiri sayap Kuala Lumpur City FC. Dan apa yang lebih penting untuk Kuala Lumpur yang memulakan kempen pada saingan musim ini dengan agak perlahan, memulakan dengan tempoh fasa yang gagal untuk menjadikan gol dalam setiap perlawanan. 5 gol yang terhasil pada hari ini menjadi cerminan kepada barisan 5 bintang yang mereka pamerkan dengan gandingan Robert Morales dan juga Jordan Minta terus mencapai aksi klimaks mereka sejak mereka digandingkan. Dan ini buat kali pertama mereka kedua-duanya menjadikan gol dalam satu pasukan yang sama, dalam satu perlawanan yang sama. Dan saya fikir Jordan Minta merekodkan 4 jaringan dalam tempoh 3 atau 4 game terakhir ini. 2 bertemu Kedah, dan hari ini menjadi satu lagi simbolik kepada kejayaan keseluruhan KL City FC. Ramai yang tak tahu awal musim ini mereka sebenarnya tidak diperuntukkan banyak sangat bajet daripada pihak pengurusan. Namun siapa fikir fairy tale run mereka berterusan seperti yang mereka lalui dalam saingan Piala FA musim lalu, Piala Malaysia musim lalu. Dan ini menjadi satu tonik suntikan semangat untuk peminat, untuk pasukan, untuk terus menyokong skuad KL The City Boys. Ya, Kal.
Okey, Kal. Kami tak dapat mendengar habis temu bual bersama dengan Boyan Hodak di ujung-ujung tadi. Apa lagi yang boleh Kal kongsikan dengan temu bual bersama dengan Boyan tadi? Okey, antara intipati luahan daripada Boyan Hodak lagi, beliau mengharapkan atmosfera suasana di Stadium Kuala Lumpur ini berterusan untuk saingan Liga Super dan perlawanan yang akan datang di Lambang sendiri. Kerana kehadiran mereka ini bukannya orang cakap sekadar mengambil kutipan duit daripada pasukan, tapi sebenarnya suara dan teriakan mereka ini memberi impak yang besar untuk pemain seperti pada hari ini. Dan mujur mereka melepasi hujan getir ini untuk melepasi saingan yang separuh akhir ASEAN Zone yang lebih besar impaknya dengan kebarangkalian untuk terus masuk ke final sangat-sangat besar. Tunggu pengumuman rasmi daripada FIFA mengenai pergantungan terhadap liga di India itu sendiri kan. Hampir kalau kita tanya kepada pengurusan AFC di sini, hampir pasti hanya tunggu kepastian dalam tempoh minggu ini. Agak sukar FIFA untuk menarik larangan tersebut terhadap bola sepak di India, dan ini memberi satu orang cakap dream come true lah untuk setiap peminat bola sepak di Malaysia. Siapa sangka selepas juara Darul Takzim ada lagi kelab yang mampu berupaya untuk menyamai pencapaian itu, dan ianya KL City FC. Dan saya fikir saya akan bawakan lebih banyak cerita di sebalik kejayaan ini di dalam Nadi Arena pada hari esok. Terima kasih Kak. Tak sabar tu laporan awak untuk Nadi Arena esok. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi.